Syul Salim 14 dan juga Asrin Azman bermain di posisi. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada kedua-dua Kesatuan Rugby Negeri Johor dan juga Putrajaya Piala Agong pada tahun ini. Putrajaya Rugby melalui presiden mereka yang dihormati Encik Muhammad Syahir Siddiq dan juga untuk Johor Rugby Union di bawah yang bahagia Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Let's go, let's go. Perlawanan yang dinantikan, perlawanan tumpuan, pertembungan dua gergasi 15 pasukan negara. Bersalaman memulakan perlawanan. Salam mesra kali terakhir sebelum mereka bertempur di tengah padang. Bersama referee bertugas Encik Syaril Jamaluddin daripada Labuan, dengan AR1 Encik Syami Daniel, AR2 Muizzuddin Hassan dan juga referee nombor 4 Saudara Huzaifah. Semuanya di bawah match commissioner Encik Syahid Zahar dan juga medical doctor Dr. Hazwan dan CMO Encik Fazli Yusof. Masuk. The very last year untuk Johor. Betapa besarnya mereka mengetahui bahawa mereka perlu menang dalam perlawanan ini. Putrajaya hadir dengan defisit 22 mata plus di perlawanan pertama menumpaskan Kelantan. Johor turun dengan hanya 2 mata sahaja. Jadi sebelum perlawanan bermula, Johor berada di top of the group. Putrajaya berada di top of the group dan Johor di tempat kedua. Begitulah ceritanya tuan-tuan untuk masuk. Dan yang menang akan bertembung dengan juara Borneo, pasukan Sabah yang menumpaskan pasukan Sarawak minggu lalu di Penampang. Sepak mula Putrajaya. Baik, terus ke belakang, tinggi, pendek, terus ditangkap. Hentakan pertama dari Rozaini Rozan, terus dicuri, tidak dibenarkan oleh pengadil. Untuk penalti pertama untuk Johor. Sepakan jauh, knock on pula, terpaan daripada Syarif Nur Hidayat. Jauh dan tinggi tendangan Asrin bin Azman untuk memberikan line up pertama untuk Johor yang hadir dengan penuh semangat, telah pun tiba di Putrajaya area sejak malam tadi, menandakan persiapan rapi mereka menghadap pertembungan ini. Pada anda yang baru saja bersama kami, jemput masuk anda di pertembungan krusial Pool A minggu ketiga Piala Agong 2023 bersama-sama dengan Abang Jeb dan juga kru ROTV membawakan kepada anda setiap gerakan, setiap try, setiap movement daripada pertembungan dua gergasi 15 sebelah kebangsaan ini. Boleh sharekan link yang telah kami berikan kepada anda supaya lebih ramai penonton-penonton dan juga peminat rugby di luar sana hadir menonton perlawanan ini. Dilebarkan ke sebelah kanan oleh main jersey nombor 27. Masuk kembali ke dalam. Bola tangan Muhammad Amirul bin Kamarudin. Faiz Amir Pai melebarkan kembali. Kini mencari Muhammad Aiman Hakim bin Razali. Lepas ke sebelah kiri. Larian pertama, pembuka bicara daripada prop Aiman Hakim bin Razali. Begitu mudah melepasi barisan pertama pertahanan Putrajaya. Wow, positif start daripada Johor. Sinilah gerakannya. Dilihat seperti tiada siapa yang melakukan pertahanan. Terus one hand off ke atas Muhammad Nafis bin Muhammad Saleh untuk sekaligus melepasi barisan pertahanan, memberikan 5 mata
buat Aiman Hakim bin Razali dan juga 5 mata pertama kepada Johor. Asrin bin Azman diberi tanggungjawab mengambil tendangan-tendangan untuk negeri Johor. Menuju ke arah pos tinggi dan terus saja melepasi untuk tambahan 2 lagi mata kepada Johor. Kedudukan minit yang ketiga, Johor 7, Putrajaya 0. Kembali ke sepak mula. Mereka pasti mahu lebih berhati-hati kali ini Putrajaya. Muhammad Nafis bin Muhammad Saleh, kerana first kick off-nya terus saja menghadiahkan penalti kepada Johor. Sebentar tadi baik tinggi, lanjut, cuba di-tapping ke belakang, dibenarkan saja oleh referee. Tidak, ada sedikit knock-on daripada Johor untuk memberikan scrum down yang pertama milik Putrajaya. 3 lagi perlawanan sedang berlangsung di seluruh negara untuk kempen minggu yang ketiga Piala Agong 2023. Anda juga boleh menonton perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Terengganu di Padang B, Universiti Putra Malaysia. Perlawanan di antara Polis Diraja Malaysia menentang Angkatan Tentera Malaysia di Padang IPG Semenyih, dan juga di Padang UTEM Melaka. Tembungan di antara mencari juara kumpulan di antara Melaka dan juga Kuala Lumpur. Seram dan baik, masukkan bola itu begitu terkenal rupanya Muhammad Nur Ikhwan Nordin ataupun Cheng, miss pass ke pasal ujung, terus disambar oleh winger, knock on Leon, tak dibenarkan oleh pengadil. Second mistake by pemain Putrajaya, harus lebih cepat settle down. Pertukaran besar-besaran pemain-pemain yang bermain hari ini dilihat sedikit memberikan kesan di awal permainan. Harapnya dapat Putrajaya cepat-cepat settle untuk kembali bersaing dalam perlawanan ini. Perlawanan menarik yang diharapkan oleh penonton-penonton rugby seluruh Malaysia. Kelibat jersey nombor 12 untuk Putrajaya, Nadamu Damasino Nulevu bersendirian minggu ini kerana seorang lagi pemain telah dikenakan red card pada pertembungan minggu yang lalu, iaitu Semi Kunatani. Terpaksa bergandingkan dengan Hakim kalau tak saya di tengah sana. Ya betul, Muhammad Hakim bin Abu Hassan selaku inside center, dan juga Nadamu Damasino Nulevu bermain outside untuk Putrajaya minggu ini. 11 di hujung sini ialah Muhammad Akmal Aiman bermain di open, dan 14 di hujung sana Muhammad Afiq Zamizan bermain di posisi blind side wing. Amir Pai masukkan bola, maafkan saya, Muhammad Faiz Amir Pai masukkan bola, clearance kick, cuba ditangkap oleh Farizal Ismail. Dami bijak Farizal, tidak tersangkut di situ, terus saja diterkam oleh Adam bin Abdullan untuk penguasaan semula kepada Johor. Ditolak keluar, kembali line out pada Putrajaya. Cuaca sangat baik di Universiti Putra Malaysia kepada tuan-tuan yang berhampiran, berada berdekatan Kajang, mungkin Putrajaya ataupun di Serdang. Bolehlah hadir beramai-ramai, sempat lagi untuk memeriahkan perlawanan minggu ketiga Piala Agong 2023. Yes, untuk 2 perlawanan lagi juga dekat-dekat, bolehlah singgah-singgah. Pick up baik daripada Sabil Laila, lari solo dari Sabil Laila, Jaya berlari lebih 20 meter, dilebarkan oleh Cheng, masuk ke dalam. Terjalanan pertama dibasikkan forward Putrajaya yang rata-ratanya lebih 90% ialah pemain-pemain baru berbanding dengan skuad juara mereka tahun lalu. Tapi mereka tidak gentar. Daripada cakap-cakap dengan tournament
ataupun director of the team, iaitu Cik Anwarul Aswad, mengatakan tahun ini persediaan lebih rapi walaupun disertai oleh pemain-pemain baru daripada berbanding tahun lalu. Penalti untuk Johor. Gagal mereka melakukan clearance dalam rak tersebut. Borak-borak daripada referee Cik Syahrir Jamaluddin dengan kapten pasukan Syahrin Hidayat tentang apa situasi yang berlaku dalam rak sebentar tadi. Balik pada line out, 5-man line out untuk Johor. Ke depan, pendek, terlepas dari genggaman, terus ke tangan Sabil. Pick up baik daripada Syarifin Hidayat. Balik ke tengah padang. Advantage terjunan pemain jersey nombor 2, Danny Iskandar bin Syarudin. Bola telah pun terkeluar. Kembali kepada advantage penalti pada Putrajaya. Pada anda yang baru-baru saja masuk bersama kami, selamat datang, selamat menonton. Selamat bersama-sama dengan semua penonton-penonton yang berada bersama-sama dengan kami di Padang A Universiti Putra Malaysia. Pertembungan minggu ketiga, perlawanan getir di Pool A, perlawanan tumpuan, perlawanan kalah mati, perlawanan yang begitu mendebarkan di antara juara bertahan Putrajaya menentang Johor Darul Takzim, dengan Johor telah menjaringkan try yang pertama pada minit ketiga melalui pemain tight head prop mereka, Aiman Hakim bin Razali. Line out untuk Putrajaya yang melontar dan Nabil Ikhwan bin Muhammad Nazri. Ke belakang, baik lontaran, nice daripada Nabil. Takan pertama untuk Putrajaya. Johor kembali dipaksa bertahan. Masuk sebelah kiri, Hakim miss pass ke sebelah kanan. Ada satu hentakan berlaku di sebelah sini, tapi Johor masih lagi bertahan. Second phase attacking daripada Johor, daripada Putrajaya. Kembali kepada Syarif Nur Hidayat. Tolak ke belakang, Cheng ke sebelah kanan, pendek saja. Kembali mencari Hakim dan dilebarkan kali ini. Tapping berlaku. Fariza Ismail cuba melepaskan diri. Dan akhirnya buat clearance kick tinggi. Tapping ke belakang bijak. Kejam dia berlaku. Dikutip oleh Faiz Amir Pai untuk kembali tendangan ke belakang. Dikutip kembali. Kembali tendangan. Dan terpijak line oleh pemain Johor. Berikan line out kembali kepada Putrajaya. Agak keliru sedikit Sarupeli Turubah. Dengan keadaan itu mungkin beliau kakinya berada di luar dahulu, baru ke sebelah kiri. Itulah yang terlihat oleh saudara Muizzuddin di sebelah sini daripada Terengganu selaku AR1 dalam perlawanan ini. Kembali anak untuk Putrajaya. Kembali ada foul play di hujung sana. Teguran daripada Syami Daniel, AR2 di seberang. Ada satu foul play yang dilakukan untuk mungkin memberi bola kembali kepada Putrajaya. Seorang pemain nombor 4, Muhammad Amirul Kamarudin, telah pun dipanggil oleh Cik Syahrir Jamaluddin dan teguran diberikan. Yes, ada foul play di sana. Kembali penalti kepada Putrajaya. Cubaan
3 mata oleh Nadamu Damasino Nolevo. Terima kasih tuan-tuan yang masuk petang ini beramai-ramai nonton tempungan Putrajaya dan Johor dengan cubaan Nurusi Nadamu Damasino Noluve untuk mencari 3 mata pertama untuk Putrajaya petang ini. Agak jauh sebenarnya ke sebelah kanan, tapi still doable. Tinggi dan laju menepati sasaran, tidak. Sengit ke sebelah kiri untuk 22 meter drop out kembali kepada Johor. Gagal usaha pertama Putrajaya meletakkan mata. Kembali 7-0 berpihak kepada Johor Darul Takzim. Ke belakang. Dan mencari possession. Bijak tendangan ini bagi saya. Bouncing yang baik. Cuba ditutup oleh Asrin Azman di fullback. Sorangan Asrin Azman kembali menendang ke belakang. Terus saja kedakapan Muhammad Akmal Aiman bin Muhammad Fazil. Kembali mencari gerakan Putrajaya. Pick up ke sebelah blind side. Kembali kepada Hakim di ujung sini. Berpusing-pusing Hakim dan ditolak keluar. Bersorangan Hakim tanpa bantuan. Tapi ada sedikit teguran daripada pengadil. Tidak mahu benda-benda komen ni hadir daripada pemain-pemain lain. Harus cakap pada kapten. Itu mungkinlah daripada gaya jari satu tu. Last warning ke apa benda tu. Daripada aksi Syahrir Jamaluddin daripada Labuan. Scrum down untuk Johor. Permulaan positif yang mereka cari, dan itulah yang terjadi. Peminat-peminat Johor buat ketika ini agak pasti gembira dengan keadaan ini. Mereka mahu menang. Itulah percaturannya. Menang berapa tak kira, asalkan menang. Putrajaya selaku juara bertahan, tidak pernah kalah sejak tahun lalu, membawa rekod itu, meneruskan usaha mereka pada tahun ini. Dan kita akan berhenti sebentar tuan-tuan untuk menghormati azan asar. Kita bersambung sebentar nanti. Dia solder apa kita pijak itu. Saya komplain kau kena tak aku rugi ke apa? Kenapa?
Kembali kepada aksi di tengah padang dengan kedudukan 7-0 berpihak kepada Johor dengan try daripada main jersey nombor 3 Aiman Hakim bin Razali pada minit yang ketiga. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, minat-minat rugby yang baru saja bersama-sama kami. Sediakan di depan anda serang langsung minggu ketiga Pool A Piala Agong 2023. Tembungan di antara tuan rumah Putrajaya menentang Johor. Larian pertama baik, tackle crucial daripada Nadamu Dadasino Nolevu. Terus penalti diberikan kepada Putrajaya. Terlalu bersorangan, bijak tackle dari pemain Putrajaya. Kembali penalti kepada mereka. Tidak keluar kali ini. Kembali clearance kick, ditangkap dan serangan berterusan dari Putrajaya. Takan pertama daripada Nolevu, ataupun lebih dikenali sebagai Levi di kalangan peminat-peminat dan juga rakan-rakan di Putrajaya. Penalti coming from the side jelas dilihat. Untuk kembali memberi penalti. Farizal Ismail antara pemain-pemain senior yang dipanggil kembali oleh Putrajaya. Lain-lain nama pemain-pemain senior seperti Sabil Laila di posisi prop. Begitu juga dengan Muhammad Hakim bin Abu Hassan di posisi inside center untuk perlawanan ini. Kecederaan berlaku pada salah seorang pemain makai strapping di lutut itu. Belum lagi terlihat siapakah sudah kembali untuk bersambung line out pada Putrajaya. Berada dalam line up jersey nombor 3 di hujung situ ialah Muhammad Adnin bin Mukhtar ataupun Ninin, main kebangsaan yang stay di Putrajaya pada tahun ini. Baik line out. Terjahan pertama daripada Putrajaya dengan Mol, pick up ke sebelah, ke pick up dan diturunkan. Quick ruck diperlukan oleh mereka. Lagi pick up daripada Muhammad Taufik bin Matno. Berkumpul pemain-pemain forward daripada Putrajaya. Carry daripada Aiman Mirza bin Jeffrey Effendi. Beramai-ramai mereka berkumpul untuk membentuk dua set. Advantage terus diberikan, offside agak jelas. Cuba dikorek oleh pemain Johor. Sudah pun kaki menyentuh lantai, harus lepaskan tackle. Lagi pick and go daripada Muhammad Nabil Ikhwan kali ini. Sudah begitu menghampiri try line. Ada kira-kira 5 meter saja lagi Putrajaya untuk mencatatkan try pertama dalam perlawanan hasil gerakan dari barisan pemain forward. Lagi offside, lagi advantage, dan tidak tertahan lagi kali ini Syahrir Jamaluddin untuk terus memberikan penalti di sebelah belakang. Jaya naik sehingga ke 25 meter. Pick up moves daripada barisan forward Putrajaya. Johor dipaksa bertahan dan kini mereka menekan lagi dengan meminta scrum di sebelah kiri. Barisan muda Putrajaya begitu diharapkan. Begitu juga dengan Johor. Sebenarnya pertembungan dua forward pack muda. Front trio untuk Johor adalah Muhammad Arif bin Azmi, Denny Iskandar bin Syarudin dan juga Aiman Hakim bin Razali.
Front row untuk Putrajaya adalah Sabil Laila, Nabil Ikhwan dan juga Muhammad Anin Mukhtar. Tidak bergerak kali ini. Cheng mengeluarkan bola. Masuk kembali ke dalam, bijak gerakan daripada Muhammad Hafiz bin Muhammad Saleh. Terus cara mencari barisan forwardnya. Pick up baik daripada Putrajaya. Sedikit saja lagi untuk gerakan pertama mereka dalam perlawanan ini. Kali pertama masuk ke dalam 22 meter Johor. Kali ini dilebarkan. Hakim membuat serangan terus. Rak pantas. Kembali ke sebelah kiri mencari forward. Putrajaya dilihat bermati-matian mau menggunakan set-set forwardnya. Terlepas kali ini. Dan akhirnya tidak, masih belum. L up. Akhirnya isyarat yang dikeluarkan oleh Syaril Jamaluddin. Seorang pemain dapati tercedera untuk Putrajaya. Siapakah di sana? Nombor 3 saya rasa Mu'anin bin Mukhtar. Memegang kepala. Mungkin tergentak ataupun tergantuk ke kepala pihak lawan. Tapi penalti kembali diberikan kepada Putrajaya. Semua harus diarahkan untuk on the line. Oh tidak, 22 meter ataupun dead end drop out. Untuk Johor. Ya, ada penalti sebentar tadi. Saya menganggapkan pengadil sudah memberi isyarat yang mungkin kita terlepas pandang. Tapi beliau kembali ke arah garisan try line untuk dead end ball drop out atas held up yang berlaku sebentar tadi. Sepakan kuat daripada Asrin melepasi garisan tengah. Tangkap dan dibawa naik oleh Muhammad Farizal bin Ismail. Lagi tendangan ke belakang daripada Jai. Kembali mengejar, terlepas Azrin. Pressure daripada Jai. Offload ke sebelah kanan, bijak mencari Hakim. Support di sebelah kiri. Dan hanya offload terakhir diperlukan. Masih belum lagi. Dan akhirnya try untuk Syed Muhammad Aizat bin Syed Muhammad Anwar. Mungkin tidak. Forward pass. Sayang sekali. The very last pass daripada pemain Putrajaya di hujung sini. Sudah pun berpusing. Mungkin daripada Nabil Ikhwan kepada Syed Muhammad Aizat, itu terlihat forward pass dari kacamata saudara Muizuddin Hassan untuk memberikan dan menyelamatkan Johor buat seketika. Bali scrum down. 5 meter scrum untuk Johor. Putrajaya balik kepada advantage first scrum tersebut. Melebarkan sebelah kiri. Hampir melepasi serangan pertama. Bali mencari forward. Play on kata pengadil. Bali keluar daripada kawasan 22 meter. Jaya Johor mempertahankan kubu mereka buat ketika ini. Takkan dari Sabil Laila. Bermain pots dilihat. Putrajaya melakukan beberapa spots gerakan. Dah dimenangkan oleh pengadil. Ada terjunan di sebelah kiri ini. Juga ada kekasaran di sebelah hujung sana. Dapat dikesan oleh Syami Daniel daripada Polis Diraja Malaysia selaku AR1 di sebelah kiri padang.
Ada kekesaran berlaku di situ yang dilakukan oleh Abdul Boris Karimov, saya kira. High tackle. Penalti kembali kepada Putrajaya. Seorang main Johor layangkan Sin Bin di sebelah hujung sana. Tak terlihat lagi nombornya. Cari line out dalam 22 meter untuk gerakan seterusnya. Sudah pun 20 minit penguasaan Putrajaya di separuh masa yang pertama ini. Sama ada kita sedar ataupun tidak, masih gagal mendatangkan sebarang mata. Masih dipisahkan dengan try daripada Aiman Hakim bin Razali pada minit ketiga awal tadi. Hantaran ke belakang. Neon kata pengadil. Dibawa naik oleh pemain Johor. Jauh berjaya gain ground untuk kembali pada Muhammad Faiz ke sebelah kanan. Dami daripada Muhammad Faiz tidak berhasil. Terus diterkam oleh pertahanan Putrajaya. Kembali Johor dilebarkan oleh Muhammad Arif bin Azmi dan menendang ke belakang. Recovery Ben Farizal Ismail untuk cari line out. Melihat rakan-rakannya jauh berada di depan, beliau settle untuk tendangan keluar. Lana tu Johor. Lontaran bakal dibawa oleh Ruzaini bin Rozan. Sengit, tapi diteruskan permainan. Advantage terus diberikan kepada Putrajaya. Cheng menyambar bola tersebut. Pick up yang baik daripada Syabir Laila ke sebelah kanan. Clearance kick. Balik penalti. Dia tidak mau menunggu advantage kick off ataupun kick di sebelah hujung sana. Memandangkan berbaris sebenarnya player Johor sedang menunggu bola tersebut, terus saja memberikan penalti. Beberapa pattern yang dipilih oleh Putrajaya setakat ini bermain secara forward, secara pick and go dan juga secara pods, mendatangkan hasil. Mereka gain ground dengan banyak sekali. Cumanya gerakan-gerakan ini masih belum dapat dihabiskan di penghujung gerakan. Dan itulah yang mereka perlahan-lahan cari sebenarnya dalam perlawanan ini. Johor dilihat pasti gembira dengan keadaan ini, especially peminat-peminat Johor yang tidak dapat hadir bersama-sama menonton di Padang Universiti Putra Malaysia Padang A di minggu ketiga perlawanan di Pool A Piala Agong 2023 ini. Dah pasti gembira dengan keadaan ini, melihat pasukan-pasukan negeri mereka kuat bertahan daripada serangan-serangan Putrajaya, dan mereka datang lagi kali ini dengan pattern yang sama, menggunakan maul, berserangan, kembali bangun, pick up, bijak play on kata pengadil. Pantas gerakan ke sebelah kanan. Syarif Nur Hidayat berserangan. Advantage diberikan, foul play, kembali ke sebelah kanan Hakim. Pendek saja ke sebelah kiri, cuba ditahan. Advantage lagi diberikan, tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak. Tomasi Joshua dah lulu daripada keadaan itu. Bali pick up, masuk ke dalam Fariza Ismail menyertai line. Penalti kembali kepada Putrajaya. Kali ini peluang untuk mereka meletakkan mata, saya kira agak ke tengah kali ini. Agak mudah untuk tendangan ke arah gol. Kapten pasukan Syarif Nur Hidayat
buat rujukan dan terus menunjuk ke arah pos, tanda tendangan 3 mata untuk Putrajaya. Sekali lagi kepada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang peminat-peminat rugby 15 sepasukan khususnya dari serata negara, terima kasih kerana masuk bersama-sama menonton. Secara langsung dibawakan oleh ROTV kepada anda daripada Padang Universiti Putra Malaysia, Padang A, minggu ketiga Pool A yang melibatkan Kelantan, Putrajaya dan juga Johor. Dan perlawanan ini merupakan perlawanan yang akan menentukan siapakah yang akan top of the group. Putrajaya membawa defisit plus 22 points dalam perlawanan ini. Tidak masuk, sengit pula ke sebelah kanan. 2 kali cubaan, gagal mendatangkan sebarang mata untuk Putrajaya. Jelas terlihat ke sebelah kanan dari pandangan Muizuddin Hassan. Bali terus kepada 22 meter drop out. Masih kekal 7-0 milik Johor. Boleh calling for water. Minta kebenaran kepada referee. Kalau ada kecederaan, bolehlah turun sebentar ataupun turun ke bawah supaya boleh diteruskan permainan. Ke sebelah kiri, terus dikutip gerakan pertama daripada Muhammad Amirul Husni bin Muhammad di sebelah kiri, terkeluar ke belakang, hentakan daripada Adnin bin Mukhtar. Bali kepada Aiman Mirza. 3 set front row forward telah digunakan oleh Putrajaya. Dan kini Muhammad Nur Ikhwan membuat keputusan anting tinggi. Gagal pula dikawal. Bijak gerakan daripada Asrin ke sebelah kanan, nak menendang ke belakang, terus ke tangan Farizal Ismail yang melebarkan ke sebelah kanan, mengubah side serangan, terus kembali masuk ke bahagian tengah, ditangkap, tackle padu diberikan, dan pick up yang baik daripada Putrajaya, mencari rakan dan mencari support. Siapakah yang akan membantu Muhammad Nafiz bin Muhammad Saleh? Di sebelah kanan beramai-ramai Putrajaya melakukan serangan di bahagian hujung, dan larian terakhir daripada Aiman Mirza bin Jeffrey Effendi. Begitu rancak, begitu lancar, begitu terpaku semua penonton-penonton melihatkan gerakan menarik hasil daripada PAN di sebelah kanan padang. Dan terus sejak daripada itu, gerakan daripada Muhammad Nur Ikhwan dibantu oleh rakan-rakan sehinggalah dapat kepada Aiman Mirza bin Jeffrey Effendi membuka langkah terakhir, tewas keseluruhan pertahanan Johor untuk memberikan 5 mata pada Putrajaya. Crucial conversion daripada Nadamu Davasino Nolevu untuk tambahan 2 mata.
sengit ke sebelah kiri. Untuk kedudukan kekal masuk minit ke-32. Johor 7, Putrajaya 5. Johor hasil try daripada Aiman Hakim bin Razali di minit yang ketiga. Dan baru saja sebentar tadi try daripada second rower Aiman Mirza bin Jeffrey Effendi memberikan 5 mata kepada Putrajaya. Seronok kita nak lihat apakah pilihan gerakan yang akan digunakan kedua pasukan selepas ini. For the last 20 minutes semuanya Putrajaya. Dan kini Johor berpeluang melakukan serangan. Pressure bermula dari tengah padang. Sepakan daripada Adam bin Abdullan. Baik tinggi. Terus gagal tangkap dan terus pick up kepada Rozaini bin Rozan. Untuk serangan daripada Johor. Di sinilah mereka berbisa. Hanya satu gerakan mereka tadi terus saja menghasilkan try. Dan terus menuju Surupela Turuva. Ekstra di hujung sana. Tidak masuk kembali ke dalam. Tomasi, Joshua dan Lulu. Masih lagi Tomasi. Dilebarkan ke sebelah kiri. Muhammad Amirul bin Kamarudin masuk kembali ke dalam. Terjerit-jerit Fariza Ismail mahukan rakan-rakannya melakukan pertahanan. Johor melebarkan ke sebelah kiri. Harus lebih pantas. Terus ke tangan Muhammad Arif bin Azmi. Ke sebelah kiri. Dan terlepas Rozaini Rozan. Ada first knock on sebenarnya yang tak terlihat oleh pengadil. Pengadil akan membuat pemeriksaan dengan assistant referee. Ada call up first knock on di sebelah kini. Dan itulah yang beliau lakukan. Jangan risau. First penalty offside. Itulah callnya. Itulah betul. Maknanya knock on tadi mematikan gerakan kerana sudah ada offside daripada Putrajaya. Bijak. Explanation daripada Syaril Jamaluddin kepada kedua-dua pasukan. Untuk kembali tenang kedua-duanya dan juga peminat-peminat di luar. Kembali tanggungjawab ke atas Asrin bin Azwan. Cemerlang di tendangan pertama yang lebih jauh daripada ini. Kali ini dekat dan pendek. Saya kira tiada masalah untuk beliau meletakkan tambahan 3 mata untuk Johor. Baik, terus masuk 3 mata untuk Johor melalui 10 berbalas 5. Boleh. Hah? Come on. Boys, come on. No mercy, no fucking side step, just hit. Yeah. Let's go. Baik sekali Riking sebelah kiri oleh Putrajaya, ditendang ke belakang untuk 5 meter. Scrum saya kira. Nak kick belakang ataupun scrum di depan. Itulah pilihannya. Tertidur pemain Johor dalam melakukan restart sebentar tadi. Diteruskan saja oleh Syaril Jamaluddin untuk 5 meter scrum down. From one side to one side, kurang daripada 15 saat. Itulah yang berlaku. Dari one end to another try line. Peluang Putrajaya untuk mengubah keputusan perlawanan di separuh masa pertama. Dan mungkin untuk mendalui. Ramai yang sedar kekuatan mereka di bahagian forward ini. Nama-nama seperti Sabil Laila, Nabil Ikhwan, Muhammad Adnin, Syed Muhammad Aizan. Try scorer sebentar tadi Aiman Mirza akan dipaksa bekerja keras. Begitu juga dengan barisan forward daripada Johor yang telah berjaya bertahan sehingga ke minit ke-31 sebentar tadi untuk menahan asakan pemain forward Putrajaya. Tolakan dalam scrum. Cheng mengarahkan pemain number 8-nya untuk menolak. Di belakang itu ialah Taufik Makno. Pick up dari Taufik Makno. Pemain penuh pengalaman ini, jaya memegang bola.
Dan Putrajaya setting untuk pick up yang kedua dan seterusnya. Sabil Laila kali ini lagi quick pick up. We're with Nabil. Advantage terus diberikan. Ada high tackle di situ. Lagi terus terlepas. Tinggal 2-3 meter saja lagi untuk Putrajaya. Dan mereka berkumpul lagi. Lagi advantage. Bar penonton-penonton di belakang sana especially. Penalti terus kembali diberikan. Tenang. Muhammad Nur Ikhwan bin Nordin sedar tentang kekuatan barisan forwardnya. Terus beliau meletakkan bola menanti. Ada satu sin bin. Sudah berkali-kali berada dalam keadaan offside. Main 12 tahun 13 itu. 13 saya kira. Tomasi Joshua Ralulu yang dilayangkan yellow card. Mana Tomasi Joshua dulu ada di padang. Mana yang kena yellow card Serupul boleh Turuva. Maafkan saya. Jersey nombor 12. Advantage terus kepada Putrajaya. Dengan masa permainan sudah pun habis di separuh masa yang pertama ini, mungkin serangan terakhir harus menghasilkan mata. Itulah crucialnya kisah ini. Dan Syarif Nur Hidayat terus meminta scrum. Percaya tentang kebolehan barisan forwardnya. Bertemu buku dengan ruas. Itulah sejak daripada mula kita perkatakan forward head to head di antara keduanya. Wow, begitu menyeronokkan. Begitu juga dengan pasukan backline. Dengan jumlah head to head mereka begitu banyak kali berlaku dalam perlawanan ini. Tapi sedar atau tidak, for the last 30 minutes of the game, semuanya Putrajaya ketika ini. 5 mata untuk Asrin, 2 mata conversion dan juga 5 mata penalti, 3 mata penalti. 5 meter scrum down untuk Putrajaya. Sebelah kanan ada ekstra di sebelah backline. Farizal Ismail bijak. Farizal Ismail melorongkan bola begitu saja di celah-celah ketiak pemain Johor, di bawah lengan Adam bin Abdullan. Pemain yang begitu berpengalaman ini, Farizal Ismail. Lihatlah gerakan ini. Dalam banyak-banyak ruang yang dipilih. Di situlah larian daripada Nadamu Damasino Nulevu tembus untuk memberikan 5 mata, menyamakan kedudukan untuk Putrajaya. Dan conversion ini bakal memisahkan keduanya. Sebelum saya kira mereka berhenti rehat selepas ini. Muhammad Nafis Muasalih untuk membawa Putrajaya mendahului, dan itulah yang beliau lakukan. Tamat separuh masa pertama daripada Cik Syaril Jamaluddin daripada Labuan. Putrajaya 12, Johor 10. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, puan-puan minat-minat rugby tanah air. Kita kembali selepas waktu rehat untuk lagi aksi-aksi marik di separuh masa yang kedua. Kita berjumpa sebentar nanti. Minit kan.
Kita kembali bersiaran dari Padang A, Universiti Putra Malaysia. Tempungan di antara dua gergasi Piala Agong 2023. Dengan tamat separuh masa yang pertama, Putrajaya 12, Johor 10. Putrajaya dengan try-try daripada main jersey nombor 5 Aiman Mirza bin Jeffrey Effendi dan pop cantik daripada Fariza Ismail memberikan kepada Nadamu Damasino Nolevu memberikan tambahan 5 mata di hujung permainan, dan tendangan Muhammad Nafis Saleh memberikan Putrajaya 12 mata. Manakala untuk Johor, try daripada tight head prop Aiman Hakim bin Razali dan juga tendangan 5 mata, 2 mata conversion dan juga 3 mata penalti daripada Asrin bin Azman meletakkan keputusan memihak kepada Putrajaya. Tamat separuh masa pertama 12-10. Bermula terus kepada kapten pasukan Putrajaya, Sharif Nur Hidayat. Permainan bijak Putrajaya di separuh masa pertama menggunakan kekuatan barisan forwardnya dalam menguasai bola, sekaligus menidakkan penguasaan Johor yang dilihat lebih advantage dalam perlawanan ini dengan 3 orang pemain import mereka. Selapan membaca bola daripada Azrin, terus saja pressure daripada Putrajaya. Cuba dikeluarkan. Sedikit knock on. Sayang sekali. Terus dikutip oleh pemain Putrajaya. Knockback kata referee. Tendang keluar untuk melepaskan diri. Balik kepada line out pada Putrajaya di awal separuh masa yang kedua. Beginilah percaturannya. Johor harus menang perlawanan ini. Itulah krusialnya. Sudah pasti ada yang dicakap-cakap oleh coach negeri Johor, iaitu saudara Saizul Afifi kepada anak buahnya. Beliau yang tidak ada pada minggu lalu berada di Taiwan dan dapat bersama dengan keseluruhan pasukan Johor pada minggu ini. Mungkin ada tips-tips menarik yang dikongsikan oleh Coach Saizul Hafifi untuk anak buahnya untuk mencuri kemenangan ini daripada Putrajaya. Putrajaya meneruskan rekod tanpa kalah mereka sejak tahun lalu dengan rekod cemerlang, menewaskan Kelantan di perlawanan pertama dengan mata 29-7, dan kini 2 mata berada di hadapan. Dan jika menang perlawanan ini, mereka bertembung dengan jago Borneo, iaitu pasukan Sabah. Pendek saja line out, bijak dilebarkan. Takan pertama di tengah padang daripada Abu Boris Karimov. Balik ke bahagian forward, cari running line. Baik. Lagi pick and go daripada Johor. Cross kick sebelah kanan, tak berjaya, terus saja berjaya tangkap. Crash yang pertama lepas, dan yang kedua sedikit knock on dikesan di ujung sana untuk memberikan scrum down pada Johor. Masuk tuan-tuan yang baru saja bersama kami, terima kasih kita ucapkan. Kita bersambung aksi separuh masa yang kedua. Pertembungan dua pasukan gergasi ini. Boleh sharekan link-link kami ini kepada anda, kepada peminat-peminat, kepada grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, grup-grup satuan sukan, grup-grup klub anda di mana jua anda berada, untuk sama-sama kita tidak terlepas aksi menarik kedua pasukan yang hanya dipisahkan dengan 2 mata buat ketika ini. Yang penting kita harus maklum bahawa keadaan ini tidak memihak kepada Johor buat ketika ini. Jika difikirkan daripada defisit perlawanan pertama ataupun advantage perlawanan pertama, mereka ada 2 mata, 2 kiraan point. Tolak dengan 2 buat sekarang ini, mereka 3 mata dan 0 point. Itulah yang berlaku. Grabble kali ini, ball choice untuk di bawah keadaan
Dilebarkan, advantage terus diberikan Putrajaya. Farizal Ismail menggunakan segala pengetahuan ataupun pengalaman beliau ada. Tahu bahawa advantage sudah pun ada di pasukannya, tendang saja di belakang. Mana nak tahu bola tu bounce memihak kepadanya. Dah banyak kali beliau lakukan keadaan tersebut di mana-mana kejohanan. Syarif Nurhayat menunjukkan ke arah pos untuk cubaan 3 mata Putrajaya ke arah gol. Nah, ke arah gol daripada Nolevo sampai tapi kesasar ke sebelah kiri. Ada sedikit permasalahan pemain Putrajaya di teritori ini. Ini merupakan tendangan ke arah gol ketiga mereka sepanjang perlawanan. 3-3 miss, tapi daripada jarak yang jauh. Berpun cubaan yang baik, kembali melegakan skuad Johor daripada arus jauh mengejar. Mereka sudah pasti lega dengan 2 poin buat ketika ini. Tukaran pemain dilakukan oleh pasukan Johor. Masukkan Saimoni Serubatu Kavuda Kalavu untuk Abdul Boris Karimov di separuh masa yang kedua. Putrajaya ke sebelah kiri, lagi daripada Farizal Ismail. Dami ke sebelah kiri, mencari rakan. Bertubuh kecil tapi melakukan kerja memang selesai. Tak keluar daripada rak. Ke sebelah kiri, hands yang baik daripada Putrajaya. Kembali pada Hakim. Dami masuk ke dalam. Kembali Johor bertahan. Sabilailah, hand ke sebelah kanan yang sempurna dia Putrajaya untuk menuju ke hujungnya. Dan akhirnya double tackle ada di sebelah kanan. Ada jeritan high tackle tapi dibiarkan saja oleh Syahri Jamaluddin. Mungkin dari pandangannya okey, dilebarkan. Baik, takkan pertama daripada Stopa ataupun Taufik bin Matno. Pick up ke sebelah kiri daripada try scorer. Bersorangan beliau. Lagi pick up. Ke sebelah kanan pula kali ini barisan forward. Dan naik 2-3 langkah. Pattern permainan inilah yang menjadi kegemaran set Putrajaya ini. Mereka begitu bijak memegang bola dan naik sedikit demi sedikit untuk memenatkan barisan pertahanan Johor. Dan kali ini dia mula menemui kejayaan. Dan pick up ke sebelah kanan, lagi di bawah naik. Ada satu lagi move yang terakhir. Belum lagi. Masih lagi advantage untuk Putrajaya. Ke sebelah kanan kali ini, terjunan. Wow, belum try lagi. Dan dilebarkan ke sebelah kanan. Ada ekstra. Tidak mahu dilepaskan pula. Mungkin itulah yang kekuatan dimiliki oleh Muhammad Afiq bin Zamizan. Tidak mahu lepas bola kepada rakan kerana beliau confident dengan keputusan sendiri. Memberikan 5 mata tambahan kepada Putrajaya di separuh masa yang kedua. Bijak. Di sinilah ada ekstra di sebelah kanan. Tapi gerakan daripada Afiq bin Zamizan memberikan 5 mata pada Putrajaya.
Kembali kepada sepak mula untuk Johor. 17-0 bukanlah yang Johor mahukan. Mereka harus bangkit untuk meneruskan cabaran di kempen Piala Agong pada tahun ini. Itulah kenyataan yang besar yang harus mereka terima dan harus dipikul oleh semua pemain-pemain Johor ini. On paper lebih daripada kebolehan. 3 pemain Fiji ada di dalam pasukan Johor buat ketika ini. Mereka hanya perlu mengambil bola daripada Putrajaya dan mengelakkan penalti-penalti mudah diberikan. Penalti kembali, tidak keluar daripada rak. Bijak letakkan pemain gantian Mat Adam bin Abdullah, saya kira jersey nombor 20. Sebenarnya itu ialah Azif Najmi, maafkan saya. Bola tidak keluar. Terus saja ditangkap oleh Nur Ikhwan Nordin yang ke sebelah kiri mencari forward. Lagi serangan di Putrajaya. Tapping. Ada yellow card. Sudah pasti. Untuk main gantian Saimoni Saruvatu Ravukadavu untuk duduk 10 minit di luar. Sayang sekali dimasukkan di separuh masa kedua untuk menggantikan Abdul Waris Karimov, tapi terus saja dilayankan kad kuning. Sayang. Lagi tendangan ke arah gol untuk membezakan mainan ini kepada 2 permainan jaringan. Bermakna jika masuk, Johor perlu skor 2 kali. Berita yang kami terima daripada sebelah sana agak meranjatkan dengan Negeri Sembilan sedang mendahului 22-0. Wow. Tapi itu tidak rasmi. Adakah berhasil kali ini? Berhasil. 3 mata untuk Putrajaya, menjarakkan pungutan mata kepada 20-10 di minit yang ke-14 separuh masa yang kedua. Settle down kembali Putrajaya. Kemas minat saya dengan permainan forward yang dipertontonkan oleh Putrajaya. Sangat kemas. Tidak berhasil. Leon dibawa naik kembali oleh pemain gantian Azif Najmi ke sebelah kanan. Tinggi kali ini Muhammad Hafiz. Masih lagi dikegal tangkap. Back 3 Johor sungguh rapuh buat ketika ini. Lepas dan mereka harus bermain pantas. Tendang ke atas untuk kejar-mengejar berlaku begitu laju main ini. Dibentis pula oleh pertahanan Putrajaya. Ada call ataupun tidak? Play on kata referee.
Inilah pattern permainan yang harus dipilih oleh Johor sebenarnya untuk mengubah permainan keputusan perlawanan ini. Mereka harus bermain open. Kalau mereka melayani Putrajaya dengan bermain tight, saya tidak kira akan membawa mereka ke mana-mana. Kerana dilihat dari penguasaan barisan forward Putrajaya lebih kemas, lebih rapi dalam memegang bola di bahagian forward. Balik pada line out pada Johor. Ada satu teguran daripada referee. Cederaan bahagian ankle saya kata dialami oleh salah seorang pemain Putrajaya. Main di nombor 4 Muhammad Amirul bin, maafkan saya, Syed Muhammad Aizat bin Syed Muhammad Anwar paksa dibawa keluar. Kecederaan di bahagian lutut sebelah kiri, jengkit beliau. Lutut bahagian luar saya rasa daripada cara berjalannya tu. Sempat duduk dalam padang beberapa pemain Putrajaya sebelum mulakan kembali perlawanan. Dapat dilihat Aiman Mirza mereserve tenaga ya. Main begitu cemerlang hari ini Aiman Mirza. Satu try daripada beliau, Aiman Mirza, maafkan saya. Lagi line out pendek daripada Johor. Itulah yang berfungsi pada mereka kali ini. Dan mereka melayani forward Putrajaya yang mungkin mereka rasa sudah mula kepenatan. Baik, kali ini sudah pun marching 5 meter. Pick up ke sebelah kanan, main jersey number 8. Main gantian Muhammad Amirul Azamuddin bin Adam. Sedikit perlahan. Lagi, kali ini melalui Muhammad Rozaini bin Rozan ke sebelah kanan. Sementara itu di padang IPG Semenyih, Polis Diraja Malaysia sedang mendahului Angkatan Tentera Malaysia dengan mata 31 berbalas 7. Sekali lagi, dari padang IPG Semenyih, Polis Diraja Malaysia sedang mendahului Angkatan Tentera Malaysia dengan mata 31-7 sebelah kanan. Sementara itu di Melaka, di UTM Melaka sedang mendahului Kuala Lumpur dengan mata 3-0. Lepas di bahagian hujung daripada winger berjina nombor 5 daripada Johor, cuba ditolak keluar beramai-ramai dan akhirnya berjaya. Gerakan daripada Farus Effendi bin Nur Abdul Aziz. Wow, Farus Effendi Raja SSTMI kalau saya ni, di hujung sini. Ya betul, daripada rambut gerbangnya tu. Main terbaik dan pemain terbaik, main National Sevens, champion Johor Under 19, dimasukkan di separuh masa yang kedua untuk memberikan gerakan menukar terus. Sementara itu perlawanan dengan Negeri Sembilan ini ada sedikit gangguan. Tak dapat nampak secara langsung, hanya recorded saja yang boleh dijalankan. Itulah news-news dari semua venue-venue yang sedang berlangsung di 4 venue Piala Agong 2023. Hadir daripada Keputusan Melaka bertemu Kuala Lumpur di UTM Melaka. Padang B, Negeri Sembilan menentang Terengganu, dan juga daripada IPG Semenyih, Polis Diraja Malaysia menentang Angkatan Tentera Malaysia.
Balik scrum down untuk Putrajaya di kawasan bahaya. Baik, bola naik bahagian tengah. Sementara itu keputusan tidak rasmi yang masih lagi berlangsung di padang B. Negeri Sembilan mendalui 29 berbalas 7 ke atas Terengganu. Wow. 29-7. Siapa sangka? Oh, syok Piala Agung tahun ni. Tapi jauh lagi daripada berakhir. Untuk saya itu memberikan advantage kepada Negeri Sembilan buat ketika ini untuk kepusingan yang seterusnya. Masing-masing pun tengah cari game ni sebenarnya, kerana mereka sudah ada advantage kemenangan yang pertama. Begitu juga dengan perlawanan ini. Ke sebelah kanan, yang menjerit itu ialah Farizal Ismail. Ke sebelah kanan Johor merancang serangan seterusnya. Bijak ke sebelah kanan, lepas masuk ke dalam daripada Azmuddin. Main veteran daripada Johor itu. Ke sebelah kiri, pot baik daripada Adam bin Abdullan. Masuk ke dalam, ada kecederaan sikit daripada Adan. Penalti terus diberikan kepada Johor. Pegang terus bola oleh Danish Irfan. Tak mahu bermain pantas, tapi saya kira mereka perlu bermain pantas kerana harus skor lebih daripada sekali. Harus cari try pantas terlebih dahulu. Time off. Bola memang depan mata kau. Balik kepada penguasaan Johor dengan penalti. Apakah options? Seorang lagi main masih lagi mengalami kecederaan yang masuk di separuh masa yang kedua. Azif Najmi. Play on. Time on. Nak ambil 3 atau tidak? Tidak. Mereka tapping ke sebelah tengah. Hentakan pertama di bahagian tengah, lepas 10-15 meter oleh pemain ini. Gerakan Johor agak perlahan daripada keluar daripada rak bola. Itulah masalahnya buat ketika ini. Jika nak bermain laju, mereka harus keluarkan bola daripada rak yang lebih pantas. Bermain Potts ni satu kekurangannya, mudah dibaca. Pick up bagus, offload terus menuju kepada Muhammad Amirul bin Kamarudin. Untuk Johor, kiri dan kanan ada senjata menyerang. Penalti kembali kepada Johor. Big tap daripada Rozaini Rozain. Tak boleh bertahan lagi dengan permainan perlahan-lahan seperti ini. Ke sebelah kanan, tidak. Pick up sendirian. Lagi pick up daripada Johor. Kali ini agak tinggi, tapi berjaya ditolak dan terlihat oleh pengadil. Ada signal daripada pengadil dan juga assistant referee. Signal dari pengadil held up, tapi ada mungkin assistant referee di sebelah sini ternampak bola.
Apakah call yang mengadil? Daripada assistant referee sudah pun terlihat bola itu mencecah tanah terlebih dahulu. Untuk memberikan try kepada Johor. Tak terlihat siapakah try scorer sebentar tadi. Sayang sekali. Kita boleh lihat kembali ulang tayang di sebelah kiri. Berjersey nombor 3 lagi sekali. Yes, betul. Try yang kedua untuk Aiman Hakim bin Razali. Try individunya yang kedua. 10 mata untuk beliau. Mata yang ke-15 untuk Johor. Mereka perlu masuk dalam tendangan ini untuk mendapatkan jurang kepada 3 mata. Baik. Lurus saja daripada Asrin bin Azman yang meletakkan mata demi mata untuk pasukan Johor sejak perlawanan pertama lagi, dan menambah 3 mata, 2 lagi mata untuk kedudukan sekarang 20-17. Ramai yang menyorak-nyorak mahukan Johor bermain wide dalam perlawanan ini, sama ada di luar padang ataupun di dalam padang. Semuanya tengah terjerit-jerit. Keluar kata penyokong-penyokong Johor. Kerana itulah advantage mereka buat ketika ini. Anda bermain forward dengan Putrajaya, anda tersilap saya rasa. Masih lagi 20-17 dan Johor kembali untuk separangan separuh masa yang kedua. Hentakan pertama lepas daripada panggilan Samioni Seruvatu Ravuka Ravu. Terlalu perlahan Rak. Itu yang jelas kita nampak. Masukkan pemain gantian. Kelibat yang sangat kita kenali, pakai scrum cap jersey nombor 29 ini, bekas main Bunga Raya Sevens, bekas main kebangsaan, sangat digeruni. Main jersey nombor 29 Muhammad Sidi Amir bin Jalil. Main cemerlang di perlawanan pertama Sidi Amir. Ini masuk menggantikan main Fiji. Beliau masuk menggantikan Nadamu Damasino Nolevu. Kombinasi Hakim dan juga Sidik di tengah-tengah padang ataupun di centrals untuk Putrajaya. All local players padu. Line out baik, berpusing main Putrajaya. Ada call penalti diberikan untuk Putrajaya, coming from the offside position. Rizal Ismail ataupun sebenarnya nombor 2 itulah Muhammad Nabil Ikhwan, akan tidak percaya bola itu terkeluar dari genggamannya. Cari siapakah yang cuba mengorek bola itu keluar. Untuk peluang penalti kepada Putrajaya, melebarkan jaringan. Sementara itu keputusan terkini di padang B UPM Negeri 9 36 Terengganu 14. Wow. Awesome. Semua tu strategi tuan-tuan, tapi itulah keputusan tidak rasmi. Tahniah untuk Negeri 9 untuk kemenangan itu. Terus akan menjadi johan di poolnya. Semoga mata tertumpu kepada pemain jersey nombor 24 ni, Muhammad Nafis bin Muhammad Saleh. Baik Nafis, lurus. Tambahan 3 mata untuk Putrajaya
mendalui 23 berbalas 17. Akan ada banyak drama lagi dalam perlawanan ni tuan-tuan. Jangan risau, sebab banyak lagi masa. Johor lebih daripada kebolehan untuk melakukan drama dalam perlawanan ini. Tangan jauh ke belakang, ke sebelah kiri mencari Faizal Ismail. Cuba ditangkap Azmuddin, terlepas tapi masih lagi knockback. Play on. Asrin melibatkan ke sebelah kiri. Laju offload ke belakang, ada? Tidak. Tiada siapa yang menyambar di belakang. Sayang sekali mereka ni. First second move sudah pun padu. Masuk saja untuk settle. Seperti dah lama tak main 15 sebagai player Johor ni bagi saya. Sebab banyak sangat mistake dilakukan oleh pemain-pemain backline mereka. Buang bola, kena curi, merugikan gerakan. Itulah yang berlaku. Yang menang dalam perlawanan ini akan bertemu dengan Sabah. Yang kalah kena tengok point. Johor kalau kalah mungkin tak masuk pun suku akhir. Itulah perkiraannya. Sebab ada beberapa tempat kedua yang punya defisit mata yang besar. Terengganu dah tentu, sebab Terengganu first game dah menang 66. Kita cerita sikit. Yang lagi wakil, yang satu grup lagi Pahang dan Angkatan Tentera Malaysia. Pahang ada defisit agak besar. Polis akan jadi Johan Group. Pahang ada advantage yang agak besar kerana Pahang menang dengan Angkatan Tentera Malaysia itu hari 30 poin berbalas 7. So second place yang dah confirm pergi akan ada dalam grup Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Sekarang ni meraih kedudukan sekarang. Akan ada dalam grup Pahang dan juga Polis Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia akan pergi selaku juara kumpulan. Pahang akan jadi selaku naib juara kumpulan. Dan satu pasukan terakhir di antara dua grup, iaitu ini dan juga KL, Perlis dan juga Melaka punya tim. Itu kita belum tahu lagi. Ketika ini Melaka sedang mendahului Kuala Lumpur dengan mata 3-0 kali terakhir kita cek. So Perlis ada advantage besar untuk jadi juara kumpulan. Dan Kuala Lumpur hanya bawa 3 mata sahaja. Dan sekarang ini, keputusan sekarang ini tidak memihak kepada Johor, kerana Johor sedang negatif 4 dan Kuala Lumpur sedang negatif ataupun kosong. Sedang kosong. Silapan dari pemain Putrajaya. Begitulah sekarang secara langsung ataupun secara ringkas perkembangan 3 pasukan tempat kedua yang akan pergi ke peringkat suku akhir. Selain Sabah yang sedang menunggu di suku akhir yang pertama menentang pemenang di antara kedua pasukan ini. Perlis hadir dengan kalah 1 menang 1, ya betul. KL kalau menang di Melaka, KL akan jadi champ group. Perlis nombor 2 atas defisit skor yang tinggi, ataupun kelebihan, maksudnya bukan defisit, kelebihan skor yang tinggi. Melaka kalau menang lagi susah. Semuanya 3 poin. Perlis akan jadi champ group. Sebab Perlis menang dengan Melaka 37 berbalas berapa tak hari tu. Begitulah kira-kiranya. Dilebarkan sebelah kanan, terlepas tapi knockback. Masuk kembali ke tengah, yang paling kecil tu pula dicari. Tapi masih berjaya mara, ditolak oleh rakan-rakan yang betul besar. Masuk jersey nombor 24, main gantian. Keputusan semasa, Melaka sedang mendahului Kuala Lumpur dengan mata 10 berbalas 7. Penalti terus dipegang oleh Putrajaya. Terus sorakan dari penyokong-penyokong Putrajaya. Sekali lagi, terbaru daripada Melaka dan juga Livestone Kuala Lumpur, Melaka di hadapan dengan 10 berbalas 7.
Keadaan itu membuatkan tiga-tiga pasukan ada 3 mata jika berakhir sebegitu. Dan Perlis akan menjadi juara kumpulan. KL akan jadi naib juara kumpulan. Negeri Sembilan Terengganu kali terakhir kita cek, Negeri Sembilan 29, Terengganu 14. Maafkan saya, Negeri Sembilan 36, Terengganu 14. Pada yang bertanya. Sekarang tak tahu lagi update. Itu macam 5-10 minit yang lepas punya results. Saya ingat kali ini line out tertunduk hooker Putrajaya atas bola tersebut. Sayang sekali. Alright, semoga dapat menjawab soalan-soalan tuan-tuan yang bersama kami. Teruskan yang aksi di tengah padang yang belum lagi habis sebenarnya. Sebab itulah saya katakan perlawanan ini adalah perlawanan tumpuan Johor menentang Putrajaya. Perlawanan ini akan menjadi titik tolak kepada semua result daripada grup-grup ataupun dari pool-pool yang lain. Semua mata memandang keputusan-keputusan lain, tapi setengah mata mereka akan memandang perlawanan ini. Mereka mahu melihat pergerakan perlawanan ini, siapa yang mendahului dan siapa yang berada di hadapan. Berapa banyak beza mata lagi crucial. Kerana sekarang ni dah main berapa banyak beza mata. Ada satu lagi pertukaran akan dilakukan oleh Putrajaya. Dah pun masuk ke minit ke-34. Hanya 6 saja lagi minit baki perlawanan. Johor harus keluar daripada kawasan ini. Ada tolak dalam skrum. Tak dibenarkan. Penalti terus diberikan kepada Putrajaya. Dan mereka pasti mencari 3 lagi. Awesome play by Putrajaya punya forward. Sidik sekali lagi memegang bola. Kali ini nak pergi mencari, tidak mahu 3. Mereka mencari line out. Keluar atau tidak? Keluar di ujung sana sebelum bendera. Aduh, tinggal 6 minit. Antara keluhan-keluhan penonton-penonton Johor yang menonton daripada rumah untuk ketiga ini memang agak menggusarkan. Dan juga gerakan terakhir daripada Putrajaya di menggunakan forward mereka yang begitu berkesan dalam perlawanan ini. Turnover pula dicuri. Dan clearance kick. Bali berjaya menenangkan keadaan. Bersorangan lepas tackle yang pertama. Terus kepada 2 tackle yang kedua. Masih lagi advantage untuk Putrajaya. Penalti. Mereka bermain sabar. Kemenangan yang dicari, tidak perlu nak rush. Manjai terus menendang ke arah line out. Sudah berubah pula keputusan di Melaka.
Kuala Lumpur sedang mendoli dengan 12-10. Lagi rancak. Kalau Kuala Lumpur terus leading, Kuala Lumpur akan top of the group. Perlis akan menjadi pasukan yang mempunyai kuasa besar di tempat yang kedua. Saya rasa Johor akan meninggalkan Piala Agong. Itulah yang akan berlaku, tuan-tuan. Terengganu mempunyai defisit yang besar daripada perlawanan pertama. KL kini sedang mendahului. Dan Perlis juga ada defisit yang besar di perlawanan pertama mereka menentang Melaka. Dan Angkatan Tentera Malaysia dan juga Pahang, Polis Diraja Malaysia dan juga Pahang, satu lagi pasukannya defisit besar. Ke sebelah kanan lagi Putrajaya, pick up baik sebelah kiri. Cuba terjunan, tidak dibenarkan oleh pengadil. Ada advantage, jelas. Lagi pick up dia Putrajaya. Lagi pick up. Berkali-kali mereka pick up pemain-pemain Johor sudah tidak tertahan lagi dengan keadaan ini. Mengeluarkan akhirnya cross kick yang baik di hujung. Siapakah yang menanti? Wow, hampir. Hampir mampir. Menjadikan salah satu try of the tournament sebentar tadi, tapi kembali kepada penalti di tengah padang. Cross kick sekali lagi. Wow, hampir. Hampir-hampir ditangkap oleh Muhammad Akmal Aiman. Knock on pula. Balik penalti. Keputusan semasa Terengganu dan Negeri Sembilan masih lagi tiada perubahan. Negeri Sembilan 36, Terengganu 14. Betul? Itulah kisahnya. Sambil-sambil kita menonton perlawanan ini, sambil-sambil kita update keputusan-keputusan, kerana ini minggu terakhir peringkat kumpulan. Nak mencari pasukan-pasukan yang layak ke peringkat seterusnya. Harus diingat, pemenang perlawanan ini akan menentang Sabah. Dan susunannya bermula daripada situ. Setiap quarter final ialah juara kumpulan. Antara juara-juara kumpulan yang bakal disahkan kemungkinan besarnya ialah pasukan Polis Diraja Malaysia. Pasukan ketika ini ialah Kuala Lumpur dan juga Terengganu, saya rasa, dengan defisit skor Terengganu. Walaupun tidak dengan Negeri Sembilan, Terengganu akan berada di tempat kedua dengan defisit atau dengan perbezaan jurang yang besar. Dan Johor dalam keadaan terkeluar sekarang ini, kerana tempat-tempat kedua yang lain, 3 tempat kedua yang sedang mendahului ialah ialah Perlis, Terengganu dan juga Perlis. Itulah keadaannya, kalau kiraan saya betul. Scrum down di kawasan bahaya Johor. Ada tak mereka jalan untuk keluar daripada keadaan ini dengan 6 mata membezakan? Penguasaan penuh dari pasukan forward Putrajaya harus dipuji. Seronok tengok pack mereka bermain, melumpuhkan terus pergerakan pasukan Johor yang jauh bertandang ke Putrajaya ini untuk menggunakan barisan backline mereka. Penalti. Apapun semua keputusannya akan hanya kita tahu dalam pukul 6 petang nanti, bila semuanya telah habis. Kita cuma memberitahu tentang apa yang sedang berlaku. Sebab kita belum tahu lagi keputusan penuh KL lawan dengan Melaka. Sebab baru 20 minit, 15 minit kot separuh masa yang kedua. Ada 10 minit lagi di antara mereka. Di Padang B kita dah tahu Negeri Sembilan sedang mendahului dengan agak besar, dan mereka akan jadi juara kumpulan diikuti dengan Terengganu. Johor melepaskan diri. Kali ini ada drama atau tidak kombinasi dua orang ini, dan lepaskan. Apakah mereka akan menyelamatkan Johor? Apakah mereka ini akan menyelamatkan Johor? Jatuh pula, offload ke sebelah kiri dan ekstra di sebelah kiri untuk Johor. Wow, di mana kita bercerita tentang peluang Johor dalam perlawanan ini.
Begitu jauh mereka daripada kawasan 22 mereka sendiri. Kombinasi daripada Serupele Turiavo, Tiamosi Joshua Balulu dan juga main gantian Samioni Serivata Ravu Karakarvu memberikan satu try penyelamat untuk Johor. Tapi conversion ini perlu masuk tuan-tuan. Conversion ini perlu masuk. Jangan anggap mudah walaupun di depan-depan. Masuk penonton Johor. Anda akan meraihkan kemenangan ini bersama-sama dengan saya daripada Padang UPMA yang menjadi saksi kebangkitan di saat-saat terakhir perlawanan. Dua mata krusial yang akan membawa Johor bertemu Sabah di quarter final yang pertama. Semuanya mata tertumpu kepada Asrin bin Azman yang telah berjaya dalam 3 tendangan beliau. Dan ini yang paling krusial. Asrin bin Azman masuk dan pengadil menamatkan perlawanan. Tahniah diucapkan kepada Johor Rugby Union dan juga Johor. Gerakan terakhir di minit-minit terakhir membawa mereka ke suku akhir sekaligus memecahkan rekod tanpa kalah Putrajaya Rugby sejak daripada tahun lalu. Tapi apapun, saya kira Putrajaya Rugby juga akan layak ke peringkat yang seterusnya atas beza point ataupun beza mata yang mereka lalui daripada 2 mata perlawanan. Perlawanan yang mendebarkan dari minit yang pertama hingga minit yang terakhir. Tahniah untuk pasukan pelawat Johor menang ke atas Putrajaya. Keputusan penuh daripada UPMA, Universiti Putra Malaysia. Piala Agong 2023 Pool A. Johor 24, Putrajaya 23. Kita berjumpa lagi tuan-tuan di venue-venue di suku akhir nanti. Assalamualaikum dan selamat petang. Tenang sikit hari ni. Sabar. Tanya. InsyaAllah kita lagi. Banyak weh, 36-14. Di Johor lawan Sabah. Banyak sedang juga. Bukan sedang juga.